Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu sekali lagi dalam channel Cinta Kebenaran. Video kali ini akan mengulas isu zakat yang wajib diberikan kepada orang kafir, namun ramai yang tidak tahu, dan ustaz-ustaz tidak mungkin menceritakannya kepada masyarakat. Zakat ini kita dah sebut hari itu. Ada orang awam tidak memberi zakat kepada orang bukan Muslim, tetapi yang memberi ialah pihak ulul amri, pihak penguasa. Tujuannya di bawah sinf, di bawah bahagian mu'allafatu qulubuhum, untuk mendamaikan hatinya, untuk menjinakkan, mengharmonikan persepsinya terhadap Islam. Tahukah anda sejak bila agihan zakat kepada non-Muslim dihentikan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan saham zakat untuk orang kafir yang hati mereka lunak terhadap Islam. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-60, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskannya, orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, musafir dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan wajib daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Dalam ayat ini terang dan jelas bahawa memberikan zakat saham mu'allafatul qulub adalah wajib, dan ianya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah, Nabi SAW melaksanakan pemberian zakat kepada mu'allafatul qulub sejak penurunan ayat-ayat Quran tersebut, dan tidak ada sesiapa pun menghapuskan pengagihan zakat ini sehingga akhir riwayat hidup baginda. Dalam kitab Sahih Muslim jilid kedua, penerbit Matba'ah Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabi, muka surat 733, tertulis di sini, babu i'ta'il mu'allafati qulubihim 'ala al-islami wa tasabburi man qawiya imanuhu. Bab memberikan zakat kepada mu'allafatul qulub, atau orang yang lunak hati mereka terhadap Islam, dan mempertahankan orang yang kuat imannya. Sementara itu, ta'rif mu'allaf ialah sebutan bagi orang kafir yang mempunyai harapan masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam. Siapakah mu'allaf yang Nabi berikan zakat ini? Dalam muka surat 737 diriwayatkan, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Sufyan bin Harb wa Safwan bin Umayyah wa Uyainah bin Hisn wal Aqra' bin Habis kulla insanin minhum mi'atan minal ibil. Maksudnya, Rasulullah pernah memberikan kepada Abu Sufyan bin Harb, Sufyan bin Umayyah, Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra' bin Habis. Baginda memberikan 100 ekor unta kepada setiap seorang daripada mereka. Dalam hadis ini, Abu Sufyan dahulunya mengepalai pasukan tentera dalam kempen musyrikin terhadap pasukan muslimin dari Madinah. Kemudian masuk Islam secara terpaksa di dalam tahun Fathul Makkah, bukan secara sukarela. Namun tak kala Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan, golongan mu'allafatul qulub tampil untuk mengambil saham mereka sebagaimana di zaman Rasulullah. Pada awalnya, Abu Bakar telah menulis surat perintah agar bahagian zakat itu diberikan kepada mereka. Dalam kitab tafsir Al-Samarqandi, atau dikenali sebagai Bahrul Ulum, karya Abil Laith Nas Al-Samarqandi, jilid kedua, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 1993. Muka surat 57, pengarang menulis, falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'u ila Abi Bakr wa talabu minhu fakataba lahum kitaban. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka datang kepada Abu Bakar dan meminta daripadanya. Lalu Abu Bakar pun menulis surat kepada mereka. Faja'u bil kitab ila Umar bin Khattab liyashhaduhu. Faqala ayyu syai' hadha? Faqalu sahmuna. Mereka membawa surat itu kepada Umar sebagai kesaksian. Maka Umar berkata,
Apakah ini? Mereka menjawab, bahagian kami. Fa'akhadha Umar al-kitaba wa mazzaqah wa qala. Namun Umar mengambil surat itu lalu mengoyaknya dan berkata, innama yu'tikumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyu'allifakum alal Islam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kepada kamu untuk melunakkan kamu kepada Islam. Fa ammal yaum faqad a'azzallahu al-islama fa in tubtum alal Islam. Adapun pada hari ini Allah telah memuliakan Islam. Maka jika kamu menerima Islam, kamu selamat. Wa illa fa bainana wa bainakumus saif. Jika tidak, pedang berada di antara kami dan kamu. Jadi ini satu ancaman yang dikeluarkan oleh Umar Al-Khattab terhadap golongan mu'allaf. Ancaman dengan pedang, iaitu ancaman bunuh. Faraja'u ila Abi Bakr faqalu antal khalifah am huwa? Ay Umar. Mereka kembali kepada Abu Bakar dan bertanya, engkau khalifah atau dia khalifah? Iaitu Umar. Qala huwa insya'a fabatala sahmahum. Abu Bakar berkata, dialah sekiranya dia mahu. Maka Abu Bakar pun membatalkan bahagian zakat kepada mereka. Ini bererti Umar telah menghentikan pembahagian zakat yang telah Allah wajibkan. Suatu tindakan yang bertentangan dengan agama, menentang Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadis ini juga dicatat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ancaman bunuh oleh Umar Al-Khattab ini jelas. Dalam kitab Al-Jawharatul Niyarah Al-Mukhtasaril Quduri, karangan Al-Imam Syekhul Islam Abi Bakr bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Al-Yamani yang meninggal dunia pada tahun 800 Hijrah. Jilid pertama, penerbit Maktabah Haqqaniyah Pakistan, muka surat 156. Diriwayatkan, Umar Al-Khattab berkata, la hajata lana bikum faqad a'azzallahu al-islama wa aghna ankum imma aslamtum wa illa fassayfu bainana wa bainakum. Kami tidak perlukan kamu. Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan Islam dan tidak memerlukan kamu. Sekiranya kamu masuk Islam sekalipun, kami tidak ada urusan dengan kamu. Jika tidak, kami menjawab kamu dengan pedang. Faraja'u ila Abi Bakrin faqalu lahu antal khalifatu am huwa. Lantas mereka kembali kepada Abu Bakar dan bertanya, siapakah khalifah, kamu atau Umar? Faqala huwa insya'a wa amdha ma fa'alahu Umar. Abu Bakar menjawab, bahkan dialah khalifah sekiranya Allah berkehendak. Lalu Abu Bakar pun memeterai perintah Umar. Salah seorang ulama usul fiqh, Dr. Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi, di dalam kitabnya Al-Madkhala ila Ilmi Usul Fiqh, penerbit Darus Syawaf, cetakan ke-6, tahun 1995, muka surat 268. Pengarang mengaku terjadinya kes ini dan mengulas ianya sebagai perubahan hukum hakam menurut zaman dan menulis sebagai berikut. Wala'alla ijtihad Umar fi qat'il ata' allazi ja'alahu al-Qur'anul Karim lil mu'allafati qulubihim kana fi muqaddimatil ahkam allati qala biha Umar tab'an li taghayyuril maslahah bi taghayyuril azman raq anna an-nass al-Qur'ani la yazal sabitan ghairal mansukh. Boleh jadi ijtihad Umar dalam menghentikan pemberian yang telah tersurat dalam Al-Quran untuk mu'allafah al-qulub di dalam mukaddimah hukum hakam yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perubahan demi maslahat dengan berubahnya zaman, meskipun nas Al-Quran mengenainya tetap kekal tanpa pemansuhan. Di sini pengarang mengakui kes Umar menghapuskan pemberian zakat kepada golongan mu'allafatul qulub sambil mengesahkan bahawa hukum Al-Quran sentiasa tetap tidak dimansuh. Justru itu pengarang mengisyaratkan percanggahan ijtihad Abu Bakar dan Umar dengan hukum Al-Quran. Malangnya pengarang cuba membuat dalih dan justifikasi. Wal khabar fi hadza anna Allah Subhanahu wa ta'ala farada fi awwalil Islam wa 'indama kana al-muslimun bi'afan ata'an li ba'd man yukhsha syarruhum wa yurja khairuhum ta'allufan liqulubihim. Di awal Islam, Allah mewajibkan zakat tersebut tatkala komuniti Islam berada dalam keadaan yang lemah.
supaya memikat hati kelompok dikhawatiri akan melakukan kejahatan dan mengharapkan kebaikan mereka sehingga hati mereka menjadi jinak. Wazalika fi jumlatin man addadahumul Quran liyunfiq alaihim min amwali baitil malil khas bis sadaqat faqala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Demikianlah antara golongan yang dihitung oleh Al-Quran secara khusus agar diberikan harta baitul mal dengan istilah sedekah atau zakat. Firman Allah, sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskannya, dan orang yang dijinakkan hatinya, untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan diri, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang musafir dalam perjalanan. Justru itu kita dapati hasil tindakan Umar Al-Khattab, ijtihad bertentangan dengan nas, padahal Umar Al-Khattab tiada kelayakan untuk berijtihad, memberikan ancaman bunuh kepada penentangnya. Justru itu diamnya para sahabat Nabi yang lain ketika itu bukanlah kerana setuju dengan tindakan menghapuskan kewajipan pengagihan zakat, melumpuhkan sistem sokongan ekonomi golongan mu'allaf yang miskin. Apakah sahabat Nabi boleh berijtihad berlawanan dengan nas? Bagi ahlu sunnah, Umar Al-Khattab seakan-akan Nabi yang mendengar wahyu. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, karya Allamah Shihabuddin Al-Alusi, Mufti Baghdad yang meninggal dunia pada tahun 1270 Hijrah, jilid ke-25, penerbit Darul Ihya At-Turath Al-Arabi, Beirut, muka surat 62. Pengarang menulis, kana Umar min ahli sama'il mutlaq allazi yuhaddisuhumullahu ta'ala fi kulli syai'. Umar Al-Khattab adalah ahli sama' mutlak yang Allah bicarakan kepada mereka tentang segala sesuatu. Di sini kita dapat melihat ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa Umar Al-Khattab dapat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akidah ini batil dan tidak ada asasnya dalam Islam. Sebenarnya ini bukan alasan mewajarkan tindakan Umar memansuhkan hukum Allah. Dalam satu riwayat yang sahih menceritakan Umar Al-Khattab jahil tentang hukum tayamum. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i karya Abi Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali atau Imam Nasa'i yang wafat pada tahun 203 Hijrah, dibunuh oleh para penyokong Muawiyah. Ta'liq Nasiruddin Al-Albani, penerbit Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, muka surat 57, diriwayatkan, kunna 'inda Umar fa'atahu rajulun. Kami sedang berada bersama-sama Umar, lalu datang seorang laki-laki. Faqala ya Amiral Mu'minin, rubbama namkuthu syahra wasyahrain wala najidul ma'. Ia bertanya, wahai Amirul Mukminin, kadangkala kita melakukan perjalanan selama 1 atau 2 bulan lalu tidak menemukan air. Faqala Umar, amma ana fa idza lam ajidil ma'a lam akun liusalliya hatta ajidal ma'. Umar menjawab, jika aku tidak mendapatkan air, maka aku tidak akan solat sehingga mendapatkannya. Faqala Ammar bin Yasir, atazkuru ya Amiral Mu'minin haitsu kunta bimakani kaza wa kaza wa nahnu nar'al ibila fata'lamu anna ajnabna. Ammar berkata, wahai Umar, apakah kamu ingat tatkala berada di satu daerah dan kita sedang mengembala unta, engkau mengetahui bahawa kita junub? Qala na'am, amma ana fatamarraghtu fi turabi fa'atayna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadhahika. Beliau menjawab, ya, maka aku berguling-guling di atas tanah, lalu kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan baginda ketawa. Waqala in kana as-sa'idu lakafiyaka wa daraba bikaffaihi ilal ard. Lantas baginda bersabda, cukuplah debu itu untuk kalian. Kemudian baginda menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, thumma nafakha fihima thumma masaha wajhahu wa ba'da dhira'ihi. Lalu baginda meniupkannya dan mengusapkannya ke wajah dan sebahagian lengannya. Faqala ittaqillah ya Ammar. Umar berkata, wahai Ammar, bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini Umar memberi ancaman kepada Ammar, sebagaimana ia memberikan ancaman kepada kumpulan mu'allafatul qulub. Faqala ya Amiral Mu'minin, in syi'ta lam adhkurhu
Ammar menjawab, wahai Umar, bila engkau mahu, maka aku tidak akan menyebutkannya. Sedangkan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi janabah atau wuduk, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Kesimpulannya, pembahagian zakat kepada golongan mu'allafatul qulub adalah diwajibkan oleh Allah dan termaktub dalam Al-Quran. Golongan ini mendapat bahagian mereka di zaman Rasulullah. Namun di zaman Abu Bakar, Umar Al-Khattab memansuhkannya, sedangkan ia tidak ada kelayakan sedikit pun untuk berijtihad.